Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisme dan percanggahannya dengan ajaran Islam. Terdapat beberapa perkara yang menunjukkan sosialisme bukan sahaja tidak baik dari segi asal usulnya, tetapi juga dari segi dasar, amalan dan tindakan. Sebagaimana kita baca dulu bahawa sosialisme adalah ideologi yang dicipta oleh Barat, oleh orang-orang yang bukan Islam, yang ditonjolkan oleh ahli-ahli falsafah dan tokoh-tokoh bukan Islam yang tidak berpegang kepada agama, yang bertuhan kena akal dan kebendaan. Walaupun di sana ada beberapa perkara yang menarik daripada sosialisme, yang kononnya untuk membela masyarakat miskin, tetapi belum boleh habis. Tetapi terdapat di dalamnya beberapa percanggahan yang nyata daripada ajaran Islam. Yang pertama, menjadikan kebendaan sebagai dasar utama dalam hidup tanpa meletakkan agama di tempat yang pertama, sehingga tidak mempunyai perhitungan halal dan haram menurut akidah dan kaedah Islam. Sebagaimana ditetapkan oleh ulama-ulama yang mengkaji ilmu kemanusiaan, ilmu masyarakat, di antaranya Ibn Khaldun, yang dianggap sebagai bapa ilmu ijtima', ilmu masyarakat, menyatakan bahawa keperluan hidup manusia ialah 5 perkara. Yang pertama, agama. Yang kedua, nyawa. Yang ketiga, akal. Yang keempat, keturunan ataupun maruah, mengikut apa yang disebut oleh setengah kalangan maruah. Dan yang kelima, harta benda. 5 perkara ini adalah keperluan bagi kehidupan manusia di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, mestilah agama, kerana agama lah yang memandu segala perkara yang lain. Kalau tidak ada agama, tidak ada Islam, maka nyawa tidak selamat, akal tidak selamat, keturunan dan maruah tidak selamat, harta benda juga tidak betul, dan tidak memberi kebahagiaan kepada manusia. Oleh kerana itu, maka perkara agama hendaklah diutamakan. Ahli-ahli falsafah Barat yang mencipta ideologi-ideologi ini, ada yang menolak agama, dan ada antara mereka yang tidak menolak agama, tapi agama hanyalah menjadi sampingan dan perkara yang akhir. Nyata dengan jelas, ideologi-ideologi ciptaan manusia, termasuk sosialisme, tidak mengira halal dan haram, dan bercanggah dengan kaedah-kaedah hukum Islam. Yang kedua, tidak betul dalam mengendalikan milik umum, sehingga menjejaskan kebebasan orang perseorangan dan merampas hak-hak mereka. Tidak dinafikan bahawa dalam kehidupan manusia ini ada perkara yang menjadi milik umum. Di antaranya ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nasu syuraka fi thalathatin, al-ma'u wan-naru wal-kalam." Manusia itu bersekutu dalam 3 perkara, iaitulah air, api dan padang rayut. Di mana 3 perkara ini adalah milik umum. Milik umum tak boleh disekat kebebasan orang,
Dalam masa yang sama, ada juga milik-milik khusus. Ada batas dan ada sempadan. Sosialisme tidak betul dalam mengendalikan milik umum, sehingga menyekat kebebasan orang perseorangan. Orang perseorangan disekat kebebasannya. Ini di antara pencanggahan sosialis dengan ajaran Islam. Islam membenarkan seseorang manusia mencari kekayaan mestilah mengikut batas halal dan haram. Dalam masa yang sama, Islam mewajibkan manusia yang kaya itu menunaikan tanggungjawab sosial, tanggungjawab masyarakat. Di antaranya ialah wajib zakat, wajib nafkah. Di antaranya ialah menggalakkan sedekah. Dalam keadaan darurat, tidak dibenarkan seseorang itu memonopoli, membolok benda-benda yang menjadi keperluan orang ramai. Dalam keadaan lapar, dia tutup makanan. Dia jual dengan mahal untuk menindas orang. Negara boleh campur tangan dalam perkara ini. Ketika perang sebagai contohnya, makanan tak ada orang mati kelaparan. Dia duduk taruh makanan kerana nak jual mahal. Ada orang yang tak mampu nak beli. Dalam hal ini, Islam ada hukum dia. Ada hukum dia dan pemerintah boleh campur tangan untuk menjaga kepentingan orang ramai. Yang ketiga, bercanggah dengan fitrah manusia yang bersifat rohani dan jismani, ananiyah dan istima'iyah. Yang ketiga, sosialisme bercanggah dengan sifat semula jadi manusia. Kerana Allah Ta'ala jadikan manusia itu mempunyai sifat semula jadi. Yang pertama, ada roh macam malaikat. Yang kedua, ada jasad, ada jisim macam binatang. Adapun malaikat, dia tidak ada jasad, tidak lelaki, tidak perempuan, tidak ada hawa nafsu, tidak makan, tidak minum. Itu malaikat, dia ada unsur rohani saja. Adapun binatang, dia makan, minum, memuaskan hawa nafsu, tidak ada ruh rohani pada dia, tak ada ibadat pada dia. Dalam arti kata ibadat yang sebenarnya tidak ada. Walaupun disebut binatang mengucap tasbih, itu bukan secara ikhtiari. Bukan secara ikhtiari, secara taklif sebagaimana yang ada pada manusia. Adapun manusia ini ada di dalamnya unsur malaikat, ada di dalam dirinya unsur binatang. Manusia bukan malaikat dan bukan binatang. Manusia adalah manusia. Maka Allah Ta'ala menurunkan hukum hakam yang sesuai dengan manusia. Batas halal dan haram, pergaulan dan lain-lain yang tidak ada pada malaikat dan tidak boleh diikut oleh binatang. Di mana ajaran sosialisme ini, dia tidak peduli dalam masalah rohani dan jismani sebagaimana yang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia juga ada sifat ananiyah, sifat keakuan, sifat nak jaga diri dia, nak jaga keluarga dia. Ini ada dalam diri manusia. Sosialisme, dia nak cuba hapus sifat ananiyah ini. Dia nak hapus sifat ananiyah ini. Tak boleh hapus kejadian manusia yang telah difitrah, yang telah disemula jadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berlaku dalam negeri komunis dan negeri sosialis, di mana pemimpin-pemimpinnya mengumpulkan kekayaan dengan sebanyak. Orang lain saja tak boleh kumpul kekayaan, pemimpin boleh. Kerana dia tak boleh nak buang sifat ananiyah yang ada dalam diri manusia. Begitu juga istima'iyah, bermasyarakat. Allah Ta'ala jadikan manusia hidup bermasyarakat. Maknanya manusia tak boleh hidup seorang, mesti berhubung di antara satu sama lain. Ada orang ke laut, ada orang bercocok tanam, ada orang ternak binatang, ada orang berniaga, ada orang yang mengendalikan kenderaan yang membawa barang-barang. Ada masing-masing dengan tugas masing-masing dan berlaku tukar menukar di antara satu sama lain.
Ini sifat bermasyarakat yang ada dalam diri manusia. Tidak mungkin bagi manusia orang ke laut tak boleh bercampur dengan orang sesak tanah. Tak boleh. Mesti bercampur antara satu sama lain. Ada perniagaan, ada macam-macam. Ini hidup bermasyarakat. Tak boleh nak hapus sifat ini. Sifat ini adalah fitrah. Sifat semula jadi yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Tetapi ada batas dan sempadan hidup bermasyarakat ini. Di mana sosialisme dia tidak boleh meletakkan batas sempadan yang betul. Kerana tetap mempunyai sifat-sifat kelemahan makhluk. Hanya Allah Ta'ala yang menjadikan manusia saja yang tahu apakah batas sempadan di antara nak jaga diri dan nak jaga masyarakat. Nak jaga ruh dan nak jaga jasad. Hanya Tuhan yang menjadikan manusia saja. Oleh kerana sosialisme ini rekaan manusia, bukan daripada Allah Ta'ala, maka dia tidak mampu nak mengendalikan urusan sifat semula jadi manusia. Yang keempat, menghapuskan semangat untuk bekerja kepada orang perseorangan. Sosialisme menghapuskan semangat bekerja orang perseorangan. Apabila dimilik negarakan beberapa perkara yang menjadi songgok kepada ekonomi negara, dimilik negara, tidak dibenarkan seseorang memiliki kilang, memiliki ladang yang luas, memiliki perusahaan yang besar. Semua yang dimilik negara, rakyat jadi pekerja saja. Bila rakyat jadi pekerja, maka dia tidak ada tanggungjawab. Bukan barang dia, barang kerajaan. Barang kerajaan, maka dia buat sambil lewa saja. Dia tidak ada rasa hak dia dalam menjalankan kerja, maka dia menjalankan kerja sambil lewa. Oleh kerana itulah mengendalikan perhubungan awam di negeri-negeri sosialis punah rana. Bahnya punah rana, kereta apinya punah rana, kilang-kilangnya punah rana. Kerana orang yang bekerja, dia anggap ini bukan hak dia, ini hak kerajaan. Maka tidak ada tanggungjawab untuk menjaga barang-barang itu. Ini nyata dalam negeri sosialis. Oleh kerana itu sosialis dan komunis terpaksa mengubah dasar mereka kerana jelas bercanggah dengan sifat semula jadi manusia. Yang kelima, menghapuskan rasa bertanggungjawab terhadap urusan yang dipegang sehingga menjejaskan negara dari segi ekonomi. Yang menjadi matlamat penting kepada ajaran ini, apabila orang yang ditugaskan merasakan tugas dan hasil pekerjaannya bukan miliknya, maka akan merosot ekonomi negara. Ini lihat sendiri bagaimana merudum ekonomi negara-negara komunis dan negara-negara sosialis. Adapun negara barat maju tetapi melonjak mengikut hawa nafsu, berlakunya penindasan. Akhirnya sosialisme mengalami nasib yang sama dengan komunisme dan kapitalisme. Gagal menyelesaikan masalah manusia sejarah. Terdedah keburukan yang membawa keruntuhan akhlak dalam bidang-bidang politik, ekonomi dan lain-lain. Sehingga memaksa pemimpinnya yang menjadi contoh yang tidak baik, menyembunyikan kesilapan mereka dan kelemahan ajaran yang diperjuangkan dengan berbagai-bagai cara. Di antaranya adanya menggunakan penipuan melalui alat-alat sebaran am yang dikuasai oleh mereka, dan kadang-kadang menggunakan kekerasan penindasan ke atas rakyat yang cuba menegur dan membetulkan keadaan. Di mana negara sosialis menggunakan radio, TV untuk menipu rakyat. Rakyat dengan dia saja. Berbeza dengan negara demokrasi barat. Rakyat boleh mendengar kelemahan-kelemahan kerajaan. Boleh mendengar teguran-teguran terhadap kerajaan. Negara sosialis, dia menyembunyikan maklumat kepada rakyat. Malaysia hari ini menuju ke arah negara macam komunis. Rakyat mendapat maklumat sebelah pihak, tak dapat maklumat yang betul. Maka rakyat ditipu. Oleh kerana itu, Sayyidina Abu Bakar menyatakan apabila dilantik menjadi khalifah,
Ayyuhan nas inni wallitu alaikum walastu bi khairikum fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqawwimuni as-sidqu amanah wal kadhibu khiyanah. Wahai manusia, saya telah dipilih menjadi pemimpin kamu. Saya bukan orang yang terbaik di kalangan kamu. Boleh jadi ada orang yang baik pada saya, tapi orang pilih saya juga nak buat macam mana? Kata Abu Bakar. Sekiranya saya betul, tolong saya. Sekiranya saya menyeleweng, perbetulkan saya. Benar adalah amanah, bohong adalah khianat. Di mana rakyat diminta bercakap benar. Kalau pemimpin tu tak betul, beritahu tak betul. Pemimpin tu salah, beritahu salah. Apa yang berlaku dalam negara sosialis dan negara komunis ialah menyembunyikan kesalahan. Rakyat tak boleh tahu kesalahan pemimpin. Kalau ada salah pun dia pulas, dia jadi betul juga. Dengan berbagai-bagai takwil. Maka berlakunya pembohongan dan merosakkan rakyat dan merosakkan negara. Jelas ajaran sosialis sama dengan kapitalis, sama dengan komunis, bercanggah dengan Islam dan sama-sama bertuhankan kebendaan. Kapitalis, kebendaan menjadi matlamat. Komunis, kebendaan menjadi matlamat. Sosialis juga, kebendaan menjadi matlamat. Yang berbeza ialah cara saja. Kapitalis mengutamakan kepentingan orang perseorangan. Komunis dan sosialis mengutamakan kepentingan masyarakat. Cuma komunis dia menggunakan kekerasan dan komunis menolak agama. Sosialis membenarkan agama. Agama dibenarkan, tapi agama yang tidak ada kuasa. Politik suku, agama suku. Ini bercanggah dengan syariat Allah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini orang sambut tahun hijrah. Banyak orang al-hijrah ni kena berubah daripada mundur kepada maju, daripada macam-macam tafsir dia. Mereka lupa apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hijrah. Apa yang Nabi buat daripada hijrah ni? Iaitulah Nabi berpindah ke Madinah, menyatukan muhajirin dan ansar di kalangan orang Islam, kemudian mendirikan sebuah kerajaan. Sebuah kerajaan yang mendaulatkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang diamalkan di dalamnya ajaran-ajaran Islam yang berlainan dengan demokrasi barat, yang berlainan dengan komunis, yang berlainan dengan sosialis. Islam adalah Islam. Islam berbeza dengan ajaran yang lain. Apa yang menjadi masalah juga, puak-puak orang Islam yang menganut kapitalis, komunis dan sosialis ini, mereka mengatakan kapitalis hadir dalam Islam, sosialis hadir dalam Islam, orang sosialis pula. Komunis kata komunis hadir dalam Islam. Dengan mereka mengambil perkara-perkara yang kebetulan. Yang kebetulan sama. Kebetulannya sama. Islam memberi hak kepada orang untuk bekerja. Kapitalis kata itulah dia kapitalis dalam Islam. Komunis pula mengatakan Islam mengharamkan riba. Komunis juga mengharamkan riba. Itu komunis dalam Islam, kata dia. Orang sosialis pula mengatakan ajaran sosialis membela keadilan masyarakat. Islam juga membela keadilan masyarakat. Sama sosialis dengan Islam. Kalau macam tu, Hindu, Kristian wajib taat kepada ibu bapa. Itu Hindu dalam Islam lah tu. Kristian dalam Islam. Itu secara kebetulan saja. Walaupun di sana ada perkara persamaan. Contohnya Islam mengharamkan judi, agama lain mengharamkan judi, sama-sama mengharamkan judi. Itu pada zahirnya, tapi dasarnya lain, matlamatnya lain. Kerana Islam berdasarkan kepada mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam berdasarkan kepada ikhlas kerana Allah Taala, tidak boleh syirik. Dan ada perhitungan dosa dan pahala.
banyak lagi kalau nak orang perbezaan di antara Islam dengan ajaran-ajaran yang lain. Wallahu a'lam.